Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri bin Rijal, merupakan guru bimbingan dan kaunseling sekolah ini SMA Al-Mahadul Islami Tasik Junjung. Pertama dan semestinya kita mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para waris dan anak-anak pelajar ke sekolah ini. Ini merupakan video orientasi versi virtual yang mana seperti mana ibu ayah dan anak-anak pelajar sedia maklum, tahun ini kita menghadapi sedikit ujian bukan kata di negara kita, bahkan di seluruh dunia, yang mana kita menghadapi ujian wabak COVID, di mana para pelajar tidak dapat untuk mengikuti pembelajaran secara langsung. Namun Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa garis panduan untuk para pelajar mengikuti pengajian secara maya di rumah, seperti mana yang telah anak-anak pelajar sedang buat sebelum ini dan dalam masa yang akan diumumkan kelak nanti dah sampai bila. Jadi untuk itu kita bimbang para pelajar baru khususnya yang masuk ke sekolah ini tidak dapat mengikuti mengetahui beberapa maklumat penting ataupun latar belakang tentang sekolah, info atau pendapatan. Maka pihak unit bimbingan dan kaunseling mengambil inisiatif untuk kita mengadakan video orientasi versi virtual ini, yang mana sepanjang video ini nanti kita akan tampilkan kepada para waris dan kepada anak-anak pelajar taklimat-taklimat penting berkenaan yang apa yang perlu kita tahu berkenaan sekolah ini, di sudut latar belakangnya, di sudut para guru dan para pegawai yang terlibat, unit-unit yang terdapat dalam sekolah ini, dan maklumat-maklumat penting yang perlu pelajar tahu, misalnya berkenaan dengan peraturan sekolah, berkenaan dengan buku teks, berkenaan dengan asrama, beasiswa dan banyak lagi yang akan kita rangkumkan semuanya dalam video ini, insya-Allah. Saya bertindak sebagai MC majlis ataupun pengurusi majlis secara maya. Kita akan bawa tuan-tuan untuk satu demi satu interview bersama dengan orang-orang ataupun guru-guru yang akan terlibat dalam unit ini, insya-Allah. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati anak-anak yang diterima masuk ke SMA Al-Mahadul Islami Tasik Junjung, para waris, ayah-ayah, ibu-ibu, saya ucapkan tahniah kerana terpilih untuk masuk ke SMA Al-Mahadul Islami Tasik Junjung ini, kerana yang datang untuk ambil ujian itu ramai. Jadi anda yang terpilih, alhamdulillah. Jadi kena bersedialah untuk menghadapi cabaran dan juga dugaan-dugaan yang mana seperti yang kita hadapi sekarang ini, dugaan COVID-19. Jadi pelajar anda semua belum lagi dapat masuk ke sekolah ini secara sepenuhnya. Jadi sekarang ni anda sedang menghadapi pembelajaran secara PDPR. Jadi mau tak mau kita terpaksa harunginya. Jadi saya harap anda bersedialah dengan segala macam cabaran yang akan dihadapi. Dan untuk makluman anda semua, anak-anak yang saya kasihi, di sekolah SABK ni, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan ini, dia subjek dia agak berbeza sedikit dengan sekolah-sekolah SMK yang biasalah. Dari segi subjek teras sama saja, seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, itu sama saja. Sejarah, matematik, sains, itu sama. Cuma di SABK ni
anda akan mengambil 3 subjek yang mana subjek-subjek tersebut dalam bahasa Arab, iaitu syariah, usuluddin dan juga lughah Arabiah al-mu'asirah. Jadi saya harap kamu bersedia dan juga usaha, sebab subjek-subjek tersebut perlu kepada komitmen yang sungguh-sungguh untuk berjaya, dan saya yakin kamu boleh berjaya. Dan kepada ibu bapa, saya harap berilah sokongan sepenuhnya kepada anak-anak dalam waktu ini yang mana mereka terpaksa menghadapi PDPR, iaitu berada di rumah. Jadi banyak cabaran yang dihadapi. Jadi saya harap kamu suka untuk hadir ke sekolah ini. InsyaAllah kami di sekolah, pihak saya, pihak guru-guru akan berusaha untuk memastikan anak-anak semua beroleh ilmu yang baik dan beroleh kecemerlangan dalam waktu belajar di sini. Jadi saya harap tanamkan azam yang sungguh-sungguh untuk berjaya, insya-Allah. Baik, jadi setakat itu saja. Jadi saya harap kamu dapat menjadi anak yang cemerlang di dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama hari ini, insya-Allah. Baik. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga SMA Al-Mahadul Islami Tasik Junjung kerana kita dapat meneruskan sesi persekolahan pada tahun 2021. Alhamdulillah dengan satu suasana norma baru, insya-Allah. Jadi saya di sini Ustaz Norman bin Ahmad selaku penolong kanan pentadbiran. InsyaAllah diberi ruang dan masa untuk saya memberi sedikitlah ucapan dan taklimat kepada seluruh warga SMA Abdul Islami Tasik Junjung, terutamanya sekali kepada pelajar-pelajar yang baru sesi 2021 dan juga ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, insya-Allah. Jadi di sini SMA Ahmadul Islami Tasik Junjung seperti mana biasa sekolah kita seperti mana biasa sekolah SMA Ahmadul Islami ialah sekolah agama bantuan kerajaan. Sekolah agama bantuan kerajaan yang mana di Pulau Pinang ini sekolah SABK, sekolah agama bantuan kerajaan, ada lebih kurang 11 buah sekolah di negeri Pulau Pinang, dan SMA Ahmadul Islami Tasik Junjung adalah salah sebuah sekolah SABK yang telah mendaftar di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2013, alhamdulillah. Dan kini semua guru di SMA Ahmadul Islami Tasik Junjung telah pun selesai menjalani latihan sebagai guru dan kursus yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, alhamdulillah. Jadi dengan di sini sekolah SMA Ahmadul Islami Tasik Junjung menawarkan kurikulum akademik seperti mana sekolah-sekolah kementerian yang lain, dan keistimewaan kita ialah kita menawarkan kurikulum bersepadu dini yang hanya ada di SABK sahaja, dan antara subjek-subjek yang ditawarkan di sini iaitu pada kurikulum dini, iaitu subjek LAM, iaitu Lughatul Arabiah Al-Mu'asirah. Yang kedua subjek Asy-Syariah, dan yang ketiga subjek Usuluddin. Ini adalah subjek tambahan iaitu kurikulum dini bersepadu dini yang ada di SABK.
Dan selain itu kita juga ada subjek KKQ, iaitu kelas kemahiran Al-Quran. Kelas kemahiran Quran ni tidak ada pada semua sekolah, tetapi hanya ada pada sekolah-sekolah tertentu sahaja yang dipilih oleh JPN Negeri Pulau Pinang dan di seluruh negeri Malaysia lah khususnya. Baik. Jadi itu adalah antara subjek-subjek yang ada di sekolah kita. Baik. Untuk pengetahuan ibu-ibu dan ayah sekalian serta pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian, subjek akademik yang kita tawarkan di sini adalah seperti biasa, iaitu subjek asas, iaitu subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah dan geografi. Itu adalah untuk subjek akademik yang biasa. Sebenarnya tadi saya dah maklumkan kita ada subjek tambahan, iaitu subjek kurikulum dini untuk semua tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Dan untuk pengetahuan sekalian, untuk sesi awal persekolahan tahun 2021, kita menjalankan sesi PDPR, iaitu pembelajaran di rumah, yang mana guru-guru akan menjalankan sesi pembelajaran melalui aplikasi yang bersesuaian lah dengan guru dan pelajar. Contohnya seperti Google Meet, WhatsApp, email dan sebagainya lah. Kerana situasi sekarang iaitu situasi PKP, yang mana semua orang terpaksa berada di rumah dan sesi pembelajaran diteruskan tetapi secara atas talian, dan jadual pun telah diberikan kepada semua pelajar-pelajar dan guru, dan diharap semua pelajar-pelajar dapat memberi kerjasama dan waris juga dapat memberi kerjasama untuk menjalankan sesi PDPR di rumah, insya-Allah. Jadi pihak sekolah berusaha yang terbaik kepada anak-anak untuk sentiasa memberikan pembelajaran kepada anak-anak walaupun dalam situasi dan norma yang baru sekarang ini. Dan insya-Allah jika diberi kemudahan ataupun diberi oleh Allah SWT yang mana akan habisnya PKP nanti, bila sesi bersemuka kembali seperti biasa, maka sesi persekolahan akan bermula pada 7.30 pagi dan akan berakhir pada 2 petang. Berakhir pada 2 petang. Itu jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Taala lah, jika sesi bersemuka itu kembali pada nanti. Jadi dan untuk pengetahuan semua pelajar-pelajar dan semua waris, sekolah kita telah terpilih sebagai sekolah TS25, iaitu Transformasi 2025. Jadi sekolah kita akan sentiasa diberi perhatian lah oleh JPN, KPM, PPD dan sebagainya untuk sekolah-sekolah yang terpilih untuk TS25 ni, yang mana kita akan diberi pembaharuan bimbingan, yang mana kita akan diberi bimbingan oleh JPN, pihak Nazir, IPG dan sebagainya untuk memberi perkhidmatan khidmat yang terbaik dari segi organisasi, pembelajaran yang berkesan oleh pihak guru dan kemenjadian yang terbaik di pihak pelajar, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang dihasratkan oleh kementerian dan oleh pihak sekolah akan dapat direalisasikan dengan terbaik, insya-Allah. Jadi setakat dulu ucapan saya, celoteh saya pada hari ini, dengan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, salam perkenalan dan selamat datang Ustaz ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 1, pelajar baru dan tidak dilupakan juga pada semua pelajar Mitash. Apa khabar semua? Ustaz ucapkan, Ustaz harap semuanya sihat-sihat belaka bersama dengan keluarga tersayang. Pelajar-pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kita pada kali ini untuk sesi orientasi pelajar tingkatan 1 dan juga pelajar baru bagi tahun 2021. Jadi sebelum tu Ustaz kenalkan dia Ustaz Muhammad Munir bin Muhammad Ali sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid, mengalu-alukan kedatangan pelajar tingkatan 1 dan juga pelajar baru serta semua pelajar bagi sesi pembelajaran yang baru bagi tahun ini. Selamat datang dan tahniah Ustaz ucapkan pada pelajar tingkatan 1 dan pelajar yang baru masuk ke Sekolah Menengah Agama Ma'hadul Islami Tasik Junjung kerana telah terpilih untuk meneruskan sesi pembelajaran yang baru bagi tahun ini. Jadi selamat menempuh alam persekolahan baru dan Ustaz berharap kamu semua gembira kerana terpilih dan akan lebih seronok untuk belajar di Sekolah Menengah Agama Al-Ma'hadul Islami Tasik Junjung. Cuma sekarang kita tak dapat untuk bersemuka kerana pandemik COVID-19. InsyaAllah kita pakat-pakat doa mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini reda dan keadaan kembali seperti biasa. Seterusnya kita dapat bersemuka untuk sama-sama hadir ke sekolah. Jadi Ustaz berharap semua pelajar dapat menyesuaikan diri dengan norma baharu ini dan dapat mengikuti PDPR yang telah diatur oleh pihak sekolah dengan sebaik yang mungkin. Jadi pelajar-pelajar semua, Ustaz sebagai guru penolong kanan ingin menekankan di sini beberapa perkara. Dan Ustaz nak jelaskan terdapat beberapa perkara yang perlu kamu fokus dan beri perhatian kerana ini merupakan target yang sekolah inginkan, yang sekolah sasarkan bagi tahun ini. Di antara perkara yang perlu kamu fokus, yang pertama sekali ialah berkenaan dengan peraturan sekolah. Jadi setiap pelajar yang belajar di SMA Al-Ma'hadul Islami Tasik Junjung mesti akur dan patuh dengan peraturan yang telah sekolah tetapkan. Dan insya-Allah perkara ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut, dengan lebih mendalam oleh guru disiplin. Dan yang kedua berkenaan dengan kehadiran. Jadi tolong beri perhatian yang serius kerana untuk kehadiran sekurang-kurangnya pihak sekolah tetapkan 95% kehadiran pelajar bagi setiap hari, begitu juga 95% bagi setiap bulan. Oleh itu, semua pelajar mesti hadir dan jangan ponting. Dan yang ketiga, berkenaan dengan sifar kes bully ataupun gangsterism. Jadi kita tak mau langsung berlakunya kes bully, bergaduh ataupun ada kes-kes merokok, begitu juga dengan rokok elektronik dan lain-lain lagi yang bertentangan dengan peraturan yang telah digariskan oleh sekolah.
Dan seterusnya yang keempat berkenaan dengan solat jemaah. Jadi untuk pengetahuan semua, di sekolah kita, kita akan menunaikan solat zuhur secara berjemaah. Tetapi sekarang disebabkan pandemik COVID-19, kita tangguhkan dulu solat jemaah. Jadi bila mana sekolah bersemuka seperti biasa, jadi kita akan teruskan untuk solat berjemaah sebelum pelajar-pelajar pulang ke rumah. Okey, itu di antara 4 perkara yang Ustaz nak kamu fokuskan, dan insya-Allah yang selainnya kita akan berikan taklimat ketika mana keadaan kembali seperti biasa, insya-Allah. Dan insya-Allah yang terakhir untuk sesi ini, yang mana di mana kita kamu semua sudah maklum, bahagian ataupun unit hal ehwal murid mempunyai visi yang ada hubung kait, yang ada kaitan dengan perkara-perkara yang Ustaz sebutkan tadi, yang ada kaitan dengan fokus-fokus tadi tu. Okey, iaitulah visinya yang berbunyi disiplin utama akademik pertama. Jadi pihak sekolah inginkan kemenjadian murid ataupun kemenjadian kamu ditekankan dari sudut sasiah, disiplin, akademik, kokoh, agar setiap pelajar menjadi contoh dan berguna kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Seterusnya berkenaan dengan kebajikan, sedikit Ustaz tambah di sini. Jadi pihak sekolah sememangnya berusaha untuk menjaga kebajikan pelajar di tahap yang paling maksimum. Seperti kebajikan dari sudut kesihatan, yang mana kita juga ada pemeriksaan pergigian, kita ada suntikan pencegahan penyakit, dan kita juga uruskan bantuan skim pinjaman buku teks SPBT. Kita juga ada bantuan awal persekolahan, bantuan kecil persekutuan, kumpulan wang amanah pelajar miskin. Begitu juga kita juga ada zakat, sumbangan zakat. Dan banyak lagi sumbangan-sumbangan daripada individu, badan-badan yang bersama-sama dengan pihak sekolah untuk memberi yang terbaik kepada para pelajar. Di sini juga termasuk berkenaan dengan insurans dan takaful bagi pelajar-pelajar yang memerlukan. Itu juga termasuk di antara kebajikan yang sekolah cuba berikan kepada pelajar-pelajar semua. Okey, jadi pelajar-pelajar semua, Ustaz rasa setakat ni dulu ucapan Ustaz. Jadi Ustaz harap apa yang Ustaz sampaikan kamu dapat faham, dan insya-Allah bila keadaan baik seperti biasa, kita dapat amalkan dengan sebaik mungkin. Jadi cukup di sini dulu sebagai pengenalan, sebagai mukadimah pengenalan, tak boleh banyak-banyak. Jadi teruskanlah PDPR dengan sebaik mungkin. Buatlah ajar sekolah yang cikgu bagi. Jangan culas. Jadi jaga diri, duduk di rumah, kita jaga kita. Dan Ustaz akhiri pertemuan ini dengan serangkap pantun yang berbunyi, hari-hari bangun pagi, kadang-kadang sampai tengah hari. Nak datang sekolah pun tak boleh lagi. Assalamualaikum, salam perkenalan dan jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Nazar bin Husin selaku PK Koko PK Co-Curriculum Alam Baru Tasik Junjung Touch. Alhamdulillah, tahun ni memang dugaan sikit untuk tahun ni dengan co-curriculumnya kita ada ujian pandemik dan sebagainya, tapi alhamdulillah untuk makluman tuan-tuan, co-curriculum kita di Mitash seperti mana juga sekolah-sekolah lain, kita ada menekankan kemenjadian pelajar untuk menyokong co-curriculum di sekolah. Itu tujuan co-curriculum di sekolah, untuk membantu dan juga memberikan nilai tambah kepada pelajar dalam akademiknya, insya-Allah.
Jadi matlamat co-curriculum seperti maklum menjadikan murid menghadapi hidup seharian melalui aktiviti yang bercorak praktikal dan juga informal. Membina murid yang berwawasan dan seterusnya dapat membina sekolah yang berwatak dan melahirkan pelajar yang berdisiplin, berdikari dan juga pelajar yang mempunyai nilai tambah dalam kemenjadian pelajar sebagai seorang pelajar yang baiklah, insya-Allah. Dan seperti juga alhamdulillah di sekolah-sekolah lain di MITAS juga kita bagi unit co-curriculum kita terbahagi pada 3 bahagian, iaitu kita ada pertama untuk sukan permainan, kita ada unit beruniform dan juga kita ada persatuan. Alhamdulillah dalam untuk persatuan kita sediakan 8 jenis persatuan, iaitu bermula berbahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sebagainya. Ada 8 persatuan yang kita tawarkan di sini. Dan juga kita untuk sukan kita ada 6 jenis sukan, persatuan sukan ataupun kelab sukan, iaitu badminton, bola sepak, sepak takraw, pingpong, bola tampar dan sebagainya. Kita ada 6 kelab sukan, alhamdulillah. Dan di MITAS ini sekolah kita berperwatakan sukan sepak takraw, alhamdulillah. Bermula daripada 2018 lagi 2017 lagi kita telah menghantar pelajar-pelajar kita ataupun peserta-peserta atlet kita ke peringkat kebangsaan, alhamdulillah. Dan kita pernah menjadi johan peringkat kebangsaan untuk sepak takraw untuk pertandingan maksar kesuma di peringkat kebangsaan yang dilangsungkan di Selangor. Alhamdulillah kita telah mendapat johan bagi sepak takraw peringkat kebangsaan, alhamdulillah. Jadi itu untuk sukan dan juga unit beruniform kita tawarkan di sini dengan kadet remaja sekolah dan juga Persatuan Puteri Islam, Pertubuhan Puteri Islam, alhamdulillah. Jadi semuanya ini, aktiviti-aktiviti ini pelajar-pelajar akan wajib mengikuti. Setiap pelajar akan wajib mengikuti satu kelab persatuan, satu persatuan sukan permainan dan juga unit beruniform. Jadi pelajar-pelajar di sekolah kita akan memilih atas kecenderungan pelajar-pelajar masing-masing untuk menyertai tiga-tiga elemen yang ditawarkan bagi unit co-curriculum di sekolah ini, alhamdulillah. Jadi untuk perjumpaan seperti di sekolah lain kita ada perjumpaan. Selalunya kita jalankan perjumpaan ini pada waktu sekolah, dalam waktu sekolah sendiri bagi memudahkan pelajar untuk kehadiran lah. Jadi seperti sebelum ni, sebelum pandemik ini kita jalankan pada hari Rabu, iaitu setiap hari Rabu selepas sesi persekolahan lah. Maksudnya sebelum mereka balik daripada sekolah, kita termasuk dalam jadual sekolah untuk perjumpaan unit beruniform, sukan permainan dan juga persatuan, alhamdulillah. Dan seterusnya dan untuk juga alhamdulillah di kelebihan bagi sekolah-sekolah agama, untuk makluman tuan-tuan, para waris dan juga pelajar, kita di sekolah Al-Ma'ruf Tasik Junjung ni, SABK ni, mendapat kelebihan berbanding sekolah-sekolah lain kerana kita ada 2 anjuran untuk co-curriculum ini, sama ada daripada JPN, daripada peringkat zon, peringkat daerah, peringkat negeri, kebangsaan. Kita ada MSSM, MSPP, MSSM, peringkat kebangsaannya. Itu yang di bawah KPM. Dan juga kita ada lagi kelebihan dari segi yang dianjurkan oleh JAKIM ataupun Majlis Agama Islam Pulau Pinang, yang bermula daripada peringkat negeri. Kita ada maksar untuk majlis sukan-sukan sekolah agama yang menawarkan pertandingan ke peringkat kebangsaan, alhamdulillah, yang mana kita telah menyertai pada 2018 yang kita menjadi johan sepak takraw kebangsaan, alhamdulillah, di negeri Selangor. Jadi itu yang di bawah JAKIM, penyelidikan JAKIM. Kita ada ada sukan, majlis sukan sekolah-sekolah agama,
Ini kelebihan lah kerana pertandingan ni dianjurkan terus di peringkat negeri. Jadi pelajar-pelajar kita berpeluang untuk mendapat sijil, mendapat penglibatan peringkat negeri. Alhamdulillah. Masuk saja dah dapat peringkat negeri. Jadi tinggilah merit ataupun markah yang disumbangkan dalam data PAJSK yang perlu pelajar dapatkan pada setiap tahun. Alhamdulillah, terutamanya kepada pelajar-pelajar SPM. Jadi untuk core curriculum juga, untuk core academic, untuk core academic juga kita kita juga mengikuti dua aliran. Pertama bawah JKM ataupun bawah KPM yang dianjurkan oleh pihak KPM, sama ada pertandingan sajak, pertandingan pantun, tu kita ikuti yang mana pelajar-pelajar kita ada kelebihan, ada kebolehan, kita cuba hantar insya-Allah untuk penglibatan dan juga sijil yang mereka dapat insya-Allah. Dan juga di peringkat JAKIM ataupun JAIB, Majlis Agama Islam Pulau Pinang juga menyediakan Ihtifal Ilmi, peringkat naik negeri hinggalah kebangsaan. Ini juga peluang lah untuk pelajar-pelajar sekolah agama sahaja. Kalau kita di bawah KPM ni agak ramai, jadi dengan berada di bawah JAKIM ini hanya sekolah-sekolah agama, jadi peluang, advantage lah ataupun kelebihan yang dia dapat daripada pelibatan di peringkat negeri sehingga kebangsaan. Dan ini peluang bagi pelajar-pelajar sekolah-sekolah agama, terutamanya sekolah SABK. Jadi sama-samalah. Itu saja untuk sedikit pengenalan ataupun secara ringkasnya berkaitan dengan pengurusan unit core curriculum di MITAJ. Jadi sama-samalah saya mohon untuk sama-sama kita, pihak waris, pelajar dan semua warga MITAJ, untuk sama-sama kita menggerakkan core curriculum seiring dengan akademik, juga sahsiah pelajar, untuk sama-sama kita bentuk para pelajar di MITAJ ini untuk menjadi insan yang berguna, insan yang sempurna dari segi akhlaknya, akademik dan juga kemenjadian pelajar itu sendiri, yang mana ini merupakan falsafah ataupun objektif dalam melahirkan pelajar-pelajar yang terbaik insya-Allah, yang bukan sahaja untuk akademiknya sahaja, tapi seimbang di semua aspek kehidupan dan seterusnya menjadi anak-anak yang berjaya dunia dan akhirat insya-Allah. Di sekadar itu, daripada unit core curriculum Al-Ma'ruf Islamic Tasik Junjung MITAJ insya-Allah bagi sesi 2021, insya-Allah mudah-mudahan pada tahun ini semua urusan kita dipermudahkan dan seterusnya mendapat sama-sama mencapai matlamat dan juga objektif yang kita rancangkan insya-Allah. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Nur Fadilah binti Habib Marikan, selaku guru penyelaras unit bantuan dan kebajikan di SMA Al-Mahadul Islami Tasik Junjung. Untuk pengetahuan para waris, unit bantuan dan beasiswa di SMA Al-Mahadul Islami ini di bawah bimbingan unit HEM. Di sekolah ini terdapat dua kategori bantuan yang ditawarkan kepada pelajar. Yang pertama iaitu bantuan kewangan dan yang kedua adalah beasiswa. Untuk bantuan kewangan terdapat 4 jenis bantuan kewangan yang diberikan kepada pelajar. Yang pertama iaitu bantuan KUAM. Bantuan KUAM ni diberikan hanya untuk pelajar tingkatan 1. Kemudian kita ada bantuan awal persekolahan, diberikan kepada pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 yang memenuhi syarat kriteria kelayakan. Kemudian kita ada zakat dan bantuan pakaian seragam. Untuk beasiswa terdapat 2 beasiswa yang ditawarkan setiap tahun. Yang pertama adalah beasiswa kecil persekutuan dan yang kedua adalah beasiswa kecil negeri Pulau Pinang. Untuk syarat kriteria kelayakan bagi kedua-dua beasiswa ini, yang pertama, pelajar mestilah warga negara Malaysia. Pelajar tingkatan 1 dan tingkatan 5 di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang cemerlang dalam akademik
dan co-curriculum berdasarkan tahun semasa murid bersekolah lah. Dan yang ketiga adalah jumlah pendapatan kasar ibu bapa ataupun penjaga tidak melebihi daripada 1,500 setiap bulan. Okey. Untuk pelajar-pelajar yang layak mendapat bantuan kewangan dan beasiswa yang ditawarkan untuk tahun 2021 ni, saya selaku guru bantuan dan beasiswa bersama-sama dengan guru kelas akan memaklumkan kepada waris sekiranya pelajar ini layak untuk menerima bantuan-bantuan yang ditawarkan melalui grup WhatsApp waris yang telah grup WhatsApp waris. Okey, itu saja penerangan dari saya untuk unit bantuan dan beasiswa di SMA Al-Mahadul Islami Tasik Junjung. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Faizah binti Al-Muhsin sebagai guru penyeraras SPBT Sekolah Al-Mahadul Islami Tasik Junjung. Okay, seperti yang kita tahu, Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2008 telah pun memberikan bantuan buku teks kepada semua murid, tak kira pendapatan isi rumah dan bilangan anak yang layak di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Adalah diharapkan dalam pelaksanaan SPBT di sekolah amatlah penting untuk memupuk kesedaran di kalangan murid untuk menghargai bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, para pelajar seharusnya memainkan peranan mereka untuk menghargai sumbangan yang diberikan dalam proses pendidikan. Pelajar yang dikasihi sekalian, sesungguhnya anda perlu memahami bahawa buku teks merupakan hak kerajaan Malaysia dan dipinjamkan kepada anda dan anda tertakluk kepada peraturan skim pinjaman buku teks sekolah. Okey, saya akan bacakan sedikit peraturan skim pinjaman buku teks. Yang pertama, awak harus membalut buku teks dengan pembalut sinar. Kemudian menulis nama dan kelas di ruangan yang telah disediakan. Yang ketiga, membawa buku teks ke sekolah. Yang keempat, tidak meninggalkan buku teks di kelas atau di merata-rata tempat. Yang kelima, tidak meminjamkan buku teks kepada murid lain. Yang keenam, tidak menconteng, merosakkan atau menghilangkan buku teks. Yang ketujuh, tidak menyembunyikan buku teks kawan anda. Yang ke-8, mengambil dan memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan. Okey. Di kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan dan menegaskan bahawa sekiranya anda melanggar peraturan-peraturan tersebut, maka pihak unit SPBT sekolah berhak mendenda atau meminta anda membayar harga kerosakan buku atau harga kehilangan buku teks yang berada pada tangan anda. Kegagalan mematuhi peraturan SPBT turut membolehkan pihak sekolah mengambil apa-apa tindakan disiplin kepada diri pelajar. Maka dengan itu, setiap pelajar yang telah menerima pinjaman SPBT telah menandatangani surat aku janji yang meletakkan diri sebagai tertakluk dalam semua peraturan penggunaan SPBT sekolah. Sekian, terima kasih.
Berilmu, beriman, beramal, itu yang menjadi tuntutan. Semaikanlah akhlak Islami, membina tamadun madani. Bersatu sebagai khalifah, misi bermula di madrasah. Patuhi perintah Allah, ikuti sunnah Rasulullah. Kami putra-putri Mahadul Islami berikrar dan berjanji memimpin barisan dai, menyuburkan Islam di bumi. Agama jadi panduan, akhlak sasia jadi teladan, murabi jadi panduan. InsyaAllah pohon keberkatan, InsyaAllah pohon keberkatan.